Macam Tia cakap lah, bahagia tu pun dari diri kita sendiri. Bella bersyukur dan sangat-sangat berterima kasih sebab Bella masih dikurniakan kedua orang tua, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Kembali lagi dengan Tia di Pual Bicara Mencari Bahagia yang dibawa khas oleh Mutiara Vijin. Ya, kebahagiaan adalah sesuatu alasan untuk kita teruskan perjuangan kita. Tanpa bahagia, macam manalah hidup? Dan kebahagiaan ini bukan hanya karena pasangan kita, tetapi dia boleh berawal atau bersumber daripada diri kita sendiri. Bagi anda yang menonton, jangan lupa untuk like, comment, and share sekarang juga. Pastikan anda tag kawan-kawan, family, kawan-kawan saudara supaya anda boleh tahu dan belajar apakah informasi dan juga pengalaman dan cerita yang kita akan bawakan pada hari ini. Dan pastinya mungkin anda dah kenal sosok yang memang bersama dengan Tia, iaitu seorang doktor perubatan dari Universiti Malaya. Dan tanpa buang masa, dan dia pun suka tengok video-video beliau di sosial media, mungkin anda pun juga meminati juga, iaitu Profesor Datuk Dr. Nordin Darus. Apa khabar? Terima kasih. Wow. Terima kasih kerana sudi menjemput lagi sekali. Ya, Tia pun terima kasih kerana Prof sudah bersama dengan Mencari Bahagia, berkongsi banyak sangat ilmu-ilmu yang you all biasa dengarkan. Dan kali ini juga Prof, kita juga kedatangan dengan tetamu istimewa yang kita pun juga mengenali beliau. Beliau bukan seorang pelakon, penyanyi, ibu dan juga seorang isteri. Siapa lagi kalau tak bukan Bella Astila. Assalamualaikum. Terima kasih Tia jemput Bella. Thank you Bella, kan sudah datang kan. Sama-sama. Ni nervous duduk sebelah doktor ni. Sebenarnya banyak soalan nak tanya. kan kita tanya sama. Dia pun dah berkali jumpa pun nak tanya juga lagi. InsyaAllah. Kan. Alright, so Bella apa khabar? Sihat? Sihat Alhamdulillah. Dan sekarang ni Bella, orang kata kalau boleh memang Bella nak jaga kesihatan lah. Sebab Kenapa tu? ramai orang kata rakan-rakan artis itu yang Ya. pun kurang sihat dan sebagainya. Sini kita nampak yang kita nak kena utamakan kesihatan kita juga. Betul? Kan, betul Prof. Dia sekarang tak kira usia kan? Sebenarnya boleh penyakit itu datang dengan kita bila-bila masa. Betul. Kan? And macam Bella sendiri, apa aktiviti Bella sekarang? Okey, sekarang ni Bella memang ada berlakon, ada menyanyi, tapi Bella kurangkan sedikit sebabnya Bella nak spend time masa dengan anak-anak. Sebab bila kita asyik kerja je kan, kita pun orang kata macam Tia cakap lah, bahagia tu pun dari diri kita sendiri. So Bella rasa macam kalau bila dengan anak-anak, spend time masa dengan keluarga, orang kata hilanglah rasa penat bekerja tu dan rasa bahagia tu. Alhamdulillah. Ketika bersama dengan orang yang kita sayang kan? Ya. Okey, macam tadi Bella share kan, Bella tengah pun menjaga aware tentang kesihatan kan. Apa saja yang Bella balancekan daripada your life dengan your healthy lifestyle? Okey, sebab menjaga kesihatan ni banyak orang kata aspek. Macam kalau kita keep on kerja je pun sampai kita lupa nak ada me time, tak ada masa berehat, waktu tidur yang tak cukup, kurang minum air dan sebagainya. Itu sekarang yang Bella orang kata perbaikilah. Maksudnya Bella dah tetapkan minum air yang banyak, lebih banyak air putih, lepas tu tidur yang cukup. Dan kalau orang kata tak ada kerja, tak ada syuting, tak ada menyanyi, tu yang Bella akan selitkan masa. Time ni kita berehat, kita mungkin pergi massage, lepas tu benda-benda ni yang orang selalu orang kata alah kalau kita tak ada me time pun tak apa. Sebenarnya tak juga. Dulu Bella kerja sampai rasa macam sakit kepala, migraine. Jadi kita selalu biarkan benda tu yang tak baik untuk kesihatan diri lah. So macam Prof sendiri, Prof, dia pun pernah mengalami itu juga. Dah sakit, macam tak boleh stop sakit tu. Prof, apa yang menyebabkan punca kita suka migraine? Okey, nombor satu yang paling mustahil ialah kita kena check stress factor. Stress factor yang selalu dianggap kita mampu melaluinya, kita boleh lepas. Tapi sebenarnya body kita, sel kita
dah orang panggil accumulated, dia berkumpul. Sebab dia satu hari punya stres tak mungkin dia dapat migraine. Kadang-kadang 2-3 bulan pun belum tentu. Bahkan kalau dah lama sangat, maka dia akan sampai balik pada cerita volcano effect. Kesan gunung berapi. Kan dia menggelegak di dalamnya. Lama-kelamaan body kita nampak macam okey kan. Orang pula kata, kau best lah, lagi-lagi kita kan. Naik semangat, tocang semua. Kan kita tersampai. Setengah orang macam cerita kita punya mentor, kau ingat tak? Yeah. Oh, I'm so energetic. The next thing kita tahu, lepas pada dia punya sesi, dia dah ada kat ER, emergency ni lah, recovery unit semua. So, jangan sampai jadi macam tu. Isu satu. Nombor dua, isu pemakanan. Tidak lain tidak bukan, kalau migraine ni salah satu penyebabnya ada setengah vitamin dan mineral balik kepada vitamin mineral tak cukup. Sebab tu saya suka dengan Tia punya konsep yang berlandaskan kepada jamu, Sebab kita ambil sesuatu bahan jamu, contoh kita ambil halia ataupun ambil bawang putih saja. Dia bukan keluar katakan iron saja ataupun just kalsium saja. Dia ada lebih kurang 450 lagi jenis yang sampai manusia pun tak dapat pastikan. Maka bila kita bagi katakan Bella kan, Bella mungkin ada kekurangan B kompleks katakan. Setengah orang cuma pergi ambil B saja, tak begitu pintar, tak begitu pandai tu. Sebab kita tak tahu pun mana you check kan. Apa yang kurang? B pula ada B1, B6, B12. Betul. Kan, jadi kan satu daripadanya tak cukup je dan tak cukup terlalu lama, maka dia keluar melalui migraine. Contoh, last 2-3 lagi aspek seperti tidur, seperti mood you diganggu tak oleh si anu-anu contoh kan. Kan kita dah berkahwin, ada anak sebagainya. Tak mungkin tidak ada. Blues je. Kan, dia blues tu jangan main. Wow. Dia kumpul juga, kumpul makan pun berkumpul, dia kumpul atau yang meletup tu. Nasib baik migraine. Kalau kena stroke, boleh jadi ke? Ya pasti. Sebab dia kena high blood pressure dulu. Yang ramai daripada kita sambil bekerja ni, blood pressure dah cross the border, tapi kita masih boleh hidup. Sebab Tuhan tu melazimkan diri kita mengadaptasikan kepada, contoh ramai yang diabetik, but actually tak ada kaki dipotong pun. Itu sebenarnya dah cross the border. Ini Bella punya cerita tadi betul lah. So dia faham, banyak macam mungkin kat luar sana adalah kita tahu menjalankan sebuah rumah tangga atau menjadi seorang ibu adalah banyak sekali cerita di balik tersebut kan, yang berpantang lah dengan suami lah, dengan mak mertua semua kan. Dan macam Bella sendiri kan, I'm sure Bella adalah seorang yang kuat menghadapi segala perjalanan yang Bella hadapi. Macam Bella boleh mendapatkan kekuatan tersebut? Itulah, ramai juga yang tanya soalan yang sama, tapi ini untuk yang Bella kongsikan ni pandangan Bella lah. Jadi untuk diri Bella sendiri, apa yang Bella boleh kongsikan adalah sebenarnya sokongan keluarga itu sangat penting. Bella bersyukur dan sangat-sangat berterima kasih sebab Bella masih dikurniakan kedua orang tua, Alhamdulillah, dan sentiasa bersama dengan Bella. Dan juga orang kata rezeki itu bukan hanya dari segi duit saja. Dapat ibu mertua, ayah mertua yang baik pun rezeki juga, Alhamdulillah. Setuju. Jadi bila keluarga kita ni dikelilingi orang-orang yang positif, especially ahli keluarga, di situ yang memberikan Bella kekuatan. Sebab macam saya cakap lah, perkahwinan ni tidak orang kata sempurna 100% selama 6 tahun ni. Ramai juga yang tahu apa yang Bella dah lalui, dan Bella berharap sangat Bella tidak melalui lagi, tapi siapa adalah Bella untuk mengidapkan takdir. So whatever happen in the future, Bella mungkin lebih bersedia sebab Bella dah ada pengalaman yang sebelum ni. Tapi Bella hanya mampu doakan yang terbaik saja. Sebab kalau nak kata apa Bella punya impian dan matlamat, of course kita nak rumah tangga kita ni kekal selama-lamanya bahagia. Tapi macam saya cakap lah, sekarang ni Bella mampu menjalani ini sahaja. Tapi selebihnya Bella serahkan kepada takdir lah, sebab kita hanya mampu mengajar, Allah SWT yang menentukan. Sekarang ni dengan sokongan ahli keluarga dan terutamanya anak-anak, Aiden dengan Ara, buat Bella semakin kuat untuk orang kata untuk teruskan kehidupan ni. Kalau rasa sedih je, ada anak-anak, ada mama dengan ayah. Alhamdulillah, itu yang bagi Bella orang kata motivasi dan kekuatan. Okey Prof, daripada Prof kan, I think kan Prof, trend-trend dekat luar sana
banyak sangat yang mereka ni ambil mudah tentang kisah-kisah yang menyebabkan keretakan rumah tangga kan. Dan I think bukan hanya dekat Malaysia kan, dekat dunia pun isu perceraian atau isu yang isteri tak bahagia atau suami tak bahagia adalah menjadi benda yang normal. Dan bagi saya, kalau dengan adanya perbubuhan ni adalah dia nak mereka mungkin kat sana, mereka lebih aware dan mengelakkan benda itu terjadi. Macam mana pula pandangan Prof untuk bagi semua yang mungkin yang tengok ni, kalau dia berkahwin ke apa, supaya mereka ni lebih aware benda itu supaya kita meminimalisirkan untuk ke depannya, Prof? 7 perkara sebenarnya, kita cuba fokus kepada 2-3 dahulu. Yang pertama sekali ialah masalah kewangan. Okay, jangan melawak sebab ramai orang tidak ambil pot. Okay, kata money is not important. No, I think nowadays money is one issue. Saya kata 7 kan. So ini salah satu. Tak semestinya dia sahaja. Tak mungkin sebab ramai orang kaya pun bercerai-berai juga. Betul. Bahkan ada yang lebih bermasalah. Betul. Kan? Terutama sekali untuk orang lelaki. Ada cerita tadi, tak ada duit, lain masalah. Ada duit, lain masalah. Betul? Betul. Right. So duit kadang-kadang merupakan dugaan juga. Tak ada pun masalah, ada pun masalah. Nombor 2 ialah kesihatan. Nah, kesihatan ni dari sudut tadi yang Bella cerita tentang physical. Tapi yang saya lebih nak tekankan, yang paling menyebabkan penyakit akan timbul, mau tak mau nanti, ialah mental ataupun dari segi roh. You punya jiwa tu. Kalau terlalu keruh, lama sangat berkawan dengan orang toksik atau berkahwin dengan orang toksik pun, you akan sakit. Saya pernah, bukan pernah sekali dua, berkali-kali wife tu dah sampai stage 3, stage 4, breast cancer, come and see you. Dah jumpa semua doktor, dah operated, chemo tak baik juga, ataupun relapse, kena balik. Husband don't even send the wife together into my clinic. And I ask, can I speak to your husband? Kita nak tahulah apa punca gini-gini kan. Then you can see tears coming up. Kalau kat office saya tu, tisu mesti 2-3 kotak satu minggu. Because ladies, they will cry. I mean, that is their way of telling I'm not happy. Kesian. Kadang-kadang dia pretend. Macam Bella kan, kalau tengok you sekali, I tak tahu cerita you sebenarnya. Tapi maafkan I, tapi I boleh agak kan mungkin ada isu yang lebih misterius. Orang gadis misteri ni interesting. Kalau duduk lama-lama cerita. Tetapi apapun jangan dibiarkan terpendam tanpa batu nisan. Ramai orang dia kuburkan, tapi sebenarnya benda tu masih hidup. Dia tak lepas, So balik pada cerita nombor 1, duit, nombor 2 ialah apa? Kesihatan. Dan saya kata kesihatan yang lebih mustahil ialah kesihatan mental. Kalau ada isu-isu yang tidak serasi, tolong betulkan. Dan itulah dia punca. Nombor 3 ialah silaturahim. So I suka dengan tadi yang you kata you ada mak mentua, bapak mentua, all the mentua are very nice to you, anak pun tu, at least ada tempat orang kata apa, berlindung. Kan? Sebab you need. Macam saya kata tadi, kalau matahari terlalu terik, you mesti kena ada tempat berteduh. Kalau tidak, lagi siksa. Sama juga kalau hujan terlalu lebat, takat payung kadang-kadang dia robek juga. Maka you kena pandai menari dalam hujan. Sampai kalau kena hujan pun you sanggup. Baru hidup you okay. Lepas tu nombor 4-nya, kalau nak dibetulkan keadaan, ialah you kena tahu orang kata apa, tujuan hidup. Apabila you sampai peringkat nombor 4 dulu, 3 kita simpan dulu, okay? 3 kita simpan dulu. Habis nombor 4 je pun you dah boleh sampai satu tahap lain, darjat you lain. Apabila you tahu kenapa you dilahirkan kat dunia ni dan ke mana you nak pergi, maka tadi ataupun dulu-dulu kita cerita tu, mereka bila dah make decision, that means dia dah kadang-kadang they went through tough time first. Tak semua orang ada ilmu straight away. Mana ada dalam sekolah universiti dulu kita diajar kebahagiaan. Tak ada. Siapa nak bagi 12 tip, you saja yang bagikan contoh. Jadi kita kena tahu 4 ni dahulu. Nombor 4 saya kata apa tadi? Your reason why you born. Kalau you tahu, tak jadi besar lah hal-hal ni. Katakan husband nak acah you, nak pukul you dan sebagainya. Sorry man, I'm not here to be born to be killed by you. You say that in your heart, then you move on. Sekarang ni menyanyi, kan berlakon bersama anak-anak juga dengan suami kan. Apakah Bella punya macam, maybe Bella boleh share juga apa yang Bella impikan atau Bella punya mungkin anak-anak ke, apa yang Bella nak mereka ni jadi apa ke depannya, atau Bella jenis yang Bella kan dengan suami adalah di seni kan, penyanyi and pelakon juga. Anak macam mana?
Okay, betul lah. Kalau Bella rasa semua ibu bapa pun sama nak yang terbaik untuk anak-anak. Bella memang nak orang kata anak-anak fokus education kan. Jadi cumanya apa yang diorang minat tu Bella tidak akan halang. Sebab Bella sendiri pun tidak pernah dihalang untuk dari orang tua Bella untuk buat apa yang Bella nak. Jadi sedikit sebanyak benda tu Bella nampak secara meluas yang sekarang Bella dah daripada zaman college sampai sekarang Bella nampak apa yang mama dengan ayah buat untuk Bella, dan bila diorang tak pernah halang, tak pernah larang tu dengan sendirinya Bella sendiri rasa Bella tahu mana yang salah, mana yang tak salah. Jadi kalau ada kawan-kawan Bella setengah parents diorang larang buat ni, larang buat tu kan, lagi diorang buat tanpa pengetahuan ibu bapa diorang. Jadi Bella nak anak-anak Bella ni, orang kata first memang masa kecil ni kita didik, kita jaga. Tapi bila diorang membesar tu, dengan harapan lah Bella nak diorang pilih apa yang diorang minat dan yang diorang rasa terbaik untuk diri diorang lah. Juga tak halal lah kalau mereka nak menyanyi juga. Tak, yes. Nak berlakon kan. Dan macam semua orang juga tahu adalah Bella dan juga Alif aktif dalam kegiatan seni kan. So macam Bella pun busy juga berlakon dan semua. Macam mana Bella bagi masa benda tu? Kita tengok Bella ke Singapura lah, ke Sabah lah. Macam nak bagi masa sebenarnya. Bersama dengan suami bila, anak bila. Tak tahu kalau orang lain bersama Bella, kalau dapat kerja kan, tengok orang kerja ni agak jauh. Bella akan bawa anak-anak, tapi Bella tidak akan menyusahkan klien lah ataupun production. Bella akan sediakan tempat tinggal sendiri. Sebab rasa macam tidak boleh berjauhan dengan anak-anak. Kat situ yang Bella spend time. Contoh kalau ada break time, Bella akan bawa dia orang pergi makan sekejap. So that bila masa fasa dia orang membesar ni, dia orang nampak mak dia orang ni masih orang kata bekerja, mencari duit, cari rezeki, but at the same time tak lupa dia orang juga. Bukan sekadar nak kerja, tapi anak-anak bagi duit dah tak nak macam tu. Sebab dia orang kecil, duit tu bukanlah sekadarnya untuk budak kecil. Dia orang nak time kita, masa kita. Itu yang kalau Bella ada dapat kerja kat Johor, Bella singgah bawa dia orang pergi Johor juga. Macam tu lah. Kalau dengan suami pula, masa dengan suami, bila spend time menselitkan tu? Kan kadang-kadang kalau orang kata dapat show menyanyi, kadang-kadang dapat sama-sama. Jadi curi masa sikit-sikit lah. Tapi mungkin tak tahu kalau orang lain macam mana. Mungkin sebab Bella ni, orang kata dah ada anak. Bella daripada dulu memang suka budak-budak. Sekarang ni apatah lagi ada anak sendiri. Jadi lebih kepada anak-anak sebenarnya. Lebih kepada nak spend time masa dengan anak-anak. Dengan suami pun ada, tapi tahu dia pun ada kerja dia juga. Dan Bella nak kena lebih matang. Takkan Bella nak suruh dia nak call dia, suruh dia stop kerja kejap. Sebab benda tu kita tak boleh paksa. Dia tak payah nak call, kalau sayang saya awak nak kena balik lah, tak. Because if you miss me, if you love me, you will come to me. I'm not go and find me lah. Macam tu lah. Wow, dalam ni perkata-kataan seorang Bella Asti lah ya. Dan macam mana Prof jawab? Prof ada apa tips untuk kita ni Prof? Budak-budak muda kan yang tengah mengarungi rumah tangga tak habis lagi ni Prof. Apa tips untuk rumah tangga bahagia Prof? Faham. Berhati-hati dengan fasa kedua selepas romance, kahwin. Fasa kedua ialah dipanggil delusi. Dah mula mengenali hitam putih. Dah duduk bawah sebumbung baru kenal. Isu yang saya kata selalunya cerai-berai berlaku masa ni. Kalau you boleh lepas kat sini, bila satu lagi fasa yang akan diduga ialah fasa power struggle. Berarti kita perempuan kalau dah mula macam tu, berarti dia nak jadi diberi power kuasa juga. Orang panggil cekak pinggang punya power. Lelaki dia mesti dia buat macam tu, dia macam senyap je tu, tapi dia sebenarnya tengah strategi. Okey, dua-dua ni tengok siapa kuat. Sebab tu kalau salah-salah bergaduh, dia padahal kita tak lipat kain elok je gantung. Kan suami you taklah perangai pakai sepuk je. Kan si isteri dah mula kan, dia penat letih jaga anak semua. Padahal pasal kain saja, apa saja cuma masuk campur dengan mak mentua pak mentua ni. Pasal apa dia mula menggunakan perkataan irritable mouth syndrome. Mulut tak boleh kontrol. Perempuan saya cerita perempuan dulu. Maka dia tersebut seolah macam ni memang keturunan kau lah ni. Apa kaitannya dengan kain dan keturunan? Tapi rupanya sebab marah,
Pasal kainnya pasal diungkit dengan keturunan. Lelaki bila dengar pasal mak dia punya Trigger. oh siap lah kan contoh. Ya. Jadi maksud saya fasa power struggle ni ini lagi orang tak tahan. Dia rasa macam kau tak setuju dengan aku tak setuju dengan kau. Yang herannya kita berkahwin. Pernah tak terasa macam tu? Kita berkahwin lah tapi kita macam tak serasi pula. Macam tu Prof. Kalau It's too cinta late. It's too late. You have to go through already. Kalau tidak, berlakulah perceraian kan. Maka orang yang kononnya nampak sampai berpegang tangan sampai ke kubur, sebenarnya mereka melalui proses. Terpaksa. Kalau dia tak boleh lalukan proses tu, itu yang muda-muda, you katakan orang muda-muda kenapa tak tahan? Sebab inilah, dua fasa ni. fasa ni yang lagi kena kuat. Orang yang nampak waras, yang nampak dah matang, sebab mereka dah melalui proses sampai peringkat mengenali satu sama lain. Itu dipanggil awareness. Dia sedar bahawasanya kalau saya dengan Bella, saya kenal Bella, oh Bella macam ni, asal daripada Sabah gitu, duduk KL punya dah lama, masih boleh cakap Sabah, semua tu kena tahu feel tu. Kan, lepas tu pernah tak ada trauma dulu dan sebagainya. Sebab kalau tak kenal ni semua, kita punya sensitivity dengan Bella punya sensitivity tak sama. Berbeza. Jadi kalau orang tu tak waras kalau tak kalau tak waras, itu kena cerita lain. Macam nak stop benda tu? Macam mana nak elakkan irritable mouth tu? Kena training lah, kena belajar. Training. Ada teknik dia, teknik pernafasan. Sila. Alhamdulillah saya tak ada tu. Okey. Bebel, macam bebel. Saya tak. Good. Good, tapi kat dalam kita tu. Faham. Pendam. Ya. Tapi ada masa you nanti, boleh. You tengok masa dia dah mula sejuk, reda balik, boleh lepas. Tapi dia bagus dia kena cakap ke macam mana Prof? Oh yes, you kena. Hari tu bang, tak apa. Okay, hari tu bang sebenarnya I nak beritahu kat you. Tapi nampak gitu-gitu. Abang masa tu dah tengah sedap, makanan pun dia tengah makan. Ceritalah elok. Dan cerita tu mesti dia panggil feed forward. Dia belajarkan feed forward. Maksudnya jangan feedback. You feedback maksudnya semua benda yang tak elok you korek balik, you ungkit masalah. You hidang kat dia. Tak sesuai. There are some keyword yang you boleh pakai seperti perkataan bermaksud. Hafal ni ayat-ayat ni kena dimantrakan. Bermaksud, lepas tu ceritalah. Kan. Abang hari tu abang rasa macam panas sikit lah. Minah nak cakap lah gitu-gini tapi Minah tak berani. Ngaku je, rendahkan diri. Lepas tu dia rasa, dia rasa dia betul. Biar dia rasa dia betul. Walaupun dia salah pada pendapat you. Tak ada orang di tengah, mana kita tahu siapa betul siapa salah. Itu jadi isu ni. Tapi setengah saya dengar, sepatutnya suami yang berperasaan macam tu. Betul. Biar isteri rasa dia betul. Macam mana tu doktor? Betul. Bergantung kepada situasi. Ini kita nak membetul keadaan yang dia nak pukul you itu. Contoh. Ataupun dia tendang pintu hari itu. You tak setuju lah. Betul. Tapi katakan hari itu you pun mengamuk juga. Dua-dua mengamuk memang bukan pintu yang pecah. Rumah tu yang belai nanti. Betul? Tak ada jalan penyelesaian. Salah seorang daripada waktu itu. Ini tiba waktunya wanita. Kita banyaklah cerita tentang lelaki pun perangai tak betul kan. Banyaknya lelaki sebenarnya masalah. Kenapa ya? Lelaki. Tadi saya dah kata otak lelaki satu je, dia tak fikir lain. Dia tak fikir lain. Kalau cuba nak fikir benda lain, dia mula kelang kabut. So ni macam makcik bawang sih kan. Dia punya suka momen, suka hati, suka cakap. Ini cuba saya cakap macam ni kat Facebook. Memang kena bantai lah ni. Tu dia tu. You punya platform tak apa. Apa nanti kita jemput dia dengan supaya lebih buka minda. Tapi kalau zaman sekarang ni dia dah tak lebih kepada macam dia ingat-ingat apa yang you tak belanja, apa yang you lupa pasal hari jadi tak. Sekarang ni lebih kepada walaupun orang kata dah move on, dia tetap tak boleh lupa kesilapan-kesilapan lama yang berkaitan dengan wanita lain. Itu sebenarnya. I mean, nowadays tak macam kita punya mak bapak dulu, nenek atuk kita. Zaman sekarang ni orang kata benda ni yang Bella selalu terima DM. Selalu sangat. Jadi bila orang minta Bella nasihat dan pendapat, Bella pun macam Bella sendiri pun dalam keadaan orang kata dalam fasa yang mencuba untuk melupakan, walaupun sebab orang cakap tipu lah, memang kita boleh memaafkan dia. Tapi melupakan tu memang sukar. Sebab macam doktor cakap, kita pun wanita, perempuan. Benda tu walaupun kita cakap, alah benda tu dah lama, tapi macam mana kita ingat. Kita ingat setiap apa yang terjadi. Dan dia macam flashback tu bukan saja ingat tau doktor. Macam ada gambaran tu sekali.
Betul. Sampai macam tu sekali. Jadi sebab tu dia cakap tadi pentingnya orang sekeliling kita tu ada. Sebab kalau kita bersorangan, I think I really cannot juga. Kalau Bella ni seorang-seorang, Bella tak rasa Bella berada di sini juga sekarang. Faham. Betul. Orang Yes. circle kan. And apa Bella rasa sekarang? Macam mana Bella setelah menjalani semua? Alhamdulillah sekarang ni mungkin sebab cakap tadi ada anak-anak, ada keluarga, umur pun dah meningkat. Bella lebih, orang kata lebih tenang, lebih matang, dah tak memberontak macam dulu. Sebab Bella rasa apa yang terjadi mesti ada hikmahnya. So lebih kepada menerima lah sekarang. Amazing. Macam Bella juga, question for Bella. Apakah makna bahagia untuk Bella? Macam cakap, very simple. Kebahagiaan tu orang kata bermula dari diri kita sendiri. Bella nak bahagia, so bila Bella bahagia, anak-anak pun sihat. Jadi keluarga pun sihat. Kalau Bella tak bahagia, Bella kecewa, terluka, menangis, macam mana orang sekeliling kita, terutama anak-anak, nak orang kata sihat. Jadi Bella sekarang ni orang kata dalam fasa nak membahagiakan diri sendiri dulu, dan barulah kita boleh bahagiakan orang sekeliling, insya-Allah. InsyaAllah. Amazing. Terima kasih banyak Bella atas perkongsian. Terima kasih juga. Kan, Bella adalah seorang ibu Thank you. yang kuat. Dan terima kasih juga kepada Profesor Datuk Dr. Nordin Darus yang bersama dengan kita. Thank you sama Doktor. Saya harap you all semua akan boleh dengar betul-betul perkongsian setiap episod Mencari Bahagia, kerana banyak sangat ilmu-ilmu, facts, kisah, pelajaran yang akan boleh belajar di Mencari Bahagia. Dan juga saya nak bagi Bella hadiah sebelum kita bergerak. Ini untuk Bella, ini seperti Mencari Bahagia Bella. Terima kasih. Nanti Bella terus amalkanlah. Yes. Thank you so much. Sama-sama. Thank you. So, terima kasih banyak untuk anda semua yang telah menonton. Terima kasih sudah share, like and comment. Dan pastikan anda untuk masuk ke dalam Telegram channel Tia Arifin supaya anda mendapat hadiah macam mana tips mencari bahagia versi anda sendiri. Dan saya Tia Arifin, saksikan Mencari Bahagia setiap hari Khamis jam 9 malam di platform Tia Arifin. Dan terima kasih semua. Bye-bye. Sampai jumpa lagi di sesi Temu Bual Mencari Bahagia yang dibawakan khas oleh Mutiara Vijay. Assalamualaikum.